Assalamualaikum. Sekarang PKP 3.0 tak boleh travel ke mana-mana. Jadi kita edit video dalam simpanan. Ini adalah sambungan kepada video mengenai info soal jawab dengan kontraktor sebelum bina rumah. Tajuk kali ini adalah tip memilih kontraktor pembinaan dan pengubahsuaian rumah. Kami sedang menuju ke rumah yang baru saja siap dan disempurnakan penataannya oleh tuan rumah. Tak sangka bangunan yang terganggu pembinaannya berbulan-bulan akhirnya berjaya disempurnakan dalam tempoh 4 bulan saja oleh kontraktor baru yang kami cadangkan. Kenapa tu? Kos murahnya. Macam depan ni tu dia itu saling kau sana, dia itu slab pun tak ada ya. Slab. Kosong ya, hujan semua air Boleh masuk. masuk. Tak, macam ni kan rumah. Oh, tak Tapi dia Liza ya, nampak ada. Tapi saya tengok tu tak ada. Tengok bawah tak ada ya. Dia untuk color saja. Dia angkat color buat. Daripada pengalaman rumah ini, di sini kami kumpulkan tip memilih kontraktor agar projek pembinaan rumah idaman tidak bermasalah. Akan kita bahaskan nanti, so stay tune ya. Okey, dah sampai dah. Inilah dia rumahnya. Kita tengok dah siap pun. Okey, sekarang kita masuk ikut ruang tamu. Tengok langsir, kerusi, sofa ya. Nampak apa tu warna yang macam seragam. Tenang saja pilihan warna tema rumah ni kan. Tanpa disesatkan oleh sebarang corak dan sedap mata memandang. Okey, kita melalui ruang tamu, ruang makan untuk pergi ke ruang tengah. Ruang tengah itu sebenarnya adalah family hall, iaitu juga tempat menonton, diikuti dengan dapur dan juga bilik-bilik. Rumah ni memang ada setingkat sahaja dan juga di atas tanah, rumah sebuah. Jadi dia mempunyai cukup kawasan untuk membina, tidak perlu buat 2 tingkat. Baiklah berbalik kepada tajuk tadi, 20 tip memilih kontraktor pembinaan dan pengubahsuaian rumah ya. Okey. Pertama, bukan mudah nak dapatkan kontraktor binaan yang boleh dipercayai ya, dan mampu melaksanakan kerja binaan dengan berkualiti. Mula-mula senaraikan kontraktor binaan ataupun kontraktor ubah suai yang berkelayakan untuk dipilih. Seterusnya nombor 2, cari kontraktor yang dikenali yang sudah ada sejarah dan terbukti bagus serta tidak pernah menimbulkan masalah kepada tuan rumah. Ketiga, jika tidak pernah kenal kontraktor, dapatkan rekomen daripada kawan-kawan, saudara mara dan juga dengan syarat telah terbukti pernah mengendalikan kerja dengan sempurna. Kontraktor itu telah terbukti mengendalikan kerja dengan sempurna dan baik. Untuk itu, buat sedikit kajian mengenai latar belakang kontraktor yang direkomenkan itu. Keempat, buat survey dan dapatkan segala data maklumat, track record serta pengalaman kerjanya. Pilih berdasarkan stability dari segi kewangan dia, pengurusan syarikat dia, tenaga kerja, serta efisien dan bagus mutu kerjanya. Okey, yang kelima, berhati-hati mengambil kontraktor melalui iklan di internet kerana kita tak pernah tahu siapa dia. Tu kita tak tahu latar belakang dia ya. Maklumat di atas kertas atau yang ditulis mungkin nampak boleh dipercayai. Dekat luar sana tu memang banyak scammer. Berhati-hatilah. Bukan saja kontraktor dari internet, malah yang kenal dan kita pernah jumpa sekalipun ada yang juga yang pernah buat hal dan ramai yang terkena. Orang kata kalau nak bina rumah ataupun nak ubah suai rumah tak sah kalau tak kena tipu. Mengenai masalah pada rumah ini,
Mujulah dapat diselesaikan oleh tuan rumah dan pihak kami turut rasa bersyukur kerana kontraktor kedua yang kami cadangkan adalah tulen dan mampu menyelesaikan bangunan dengan sempurna. Okey, yang keenam, jangan percaya bulat-bulat dengan dakwaan iklan dan yang direkomenkan oleh sesiapa, melainkan sudah cek latar belakang kerja dia. Boleh selidik betul-betul melalui pengalaman tuan rumah yang pernah menggunakan khidmat kontraktor berkenaan. Okey, yang ketujuh, pilihan boleh dibuat berdasarkan maklumat yang diberi tuan rumah tadi. Jika ada banyak yang tak puas hati, maka janganlah ambil. Jika okey, banyak yang dia puas hati dan dia syorkan, okey, bolehlah kita pertimbangkan. Yang ke-8, sama ada kontraktor tersebut rakan, ahli keluarga ataupun kenalan kepada kenalan, jangan sewenang-wenangnya berurusan tanpa ada surat perjanjian. Okey, yang ke-9, rekomen kontraktor yang terbaik daripada sahabat dan keluarga terdekat boleh menjamin servis yang berkualiti kerana yang sudah ada bukti, syarat yang sudah ada bukti tu. Okey, yang ke-10, daripada beberapa rekomen, dapatlah kita buat pilihan dan kajian yang mana satu kita nak ambil. Ambil yang meyakinkan, paling meyakinkan diri kita. Okey, yang ke-11, pastikan kontraktor berkenaan ada lesen perniagaan. Ini penting. Lesen perniagaan serta lesen kontraktor yang sah dan berdaftar. Dengan pendaftar perniagaan sama ada lesen enterprise ataupun sendirian berhad. Sekurang-kurangnya ada lesen kelas F ataupun kelas E sebagai bukti bahawa mereka adalah kontraktor yang berdaftar. Ini kalau projek anda tu besar, jadi pentinglah dapatkan kontraktor yang berdaftar. Okey, yang ke-12, kontraktor itu mempunyai premis terurus niaga yang sah di pejabat. Jika dia berdaftar, bermaksud dia mesti ada premis ataupun pejabat yang sah. Pastikan anda tahu alamatnya. Okey, kontraktor kecil mungkin tak ada pejabat. Dia buat kerja daripada pejabat di rumah. Jadi, pastikan kontraktor yang kecil yang anda ambil tu, kalau projek anda kecil-kecilan dah kan, pastikan mereka mudah dihubungi melalui telefon dan senang untuk bertemu. Ke-13, utamakan kontraktor rumah berdekatan. Maksudnya yang tinggal dekat dengan kawasan tempat yang nak bina atau nak ubah suai rumah tu. Kenapa pentingnya? Penting untuk elakkan terkena caj tambahan untuk pengangkutan dan sebagainya. Akan jadi lebih daripada sebut harga. Kan kalau kita ambil yang jauh, yang kita tak tahu pula tu di mana tempat mereka, risiko mereka mudah lari dan menghilangkan diri apabila terdapat sebarang masalah kerja. Jadi kita nak kesan dia di mana kita tak tahu kan. Itu sangat membahaya. Yang ke-14, jemput beberapa kontraktor datang ke rumah sebelum beri sebut harga. Ajak kontraktor untuk tunjuk lokasi dan supaya dia nilai apa yang perlu dibuat, apa yang perlu diganti, apa dia masalah-masalahnya yang perlu diberi perhatian. Bawah tak ada ambil dia untuk color saja. Dia angkat color buat hubung tau. Okey, yang ke-15, bincang mengenai material sesuai, yang mana sesuai tak sesuai, kos yang setimpal dan sebagainya. Setelah dengar pelbagai sebut harga dan pengalaman kontraktor rumah, barulah buat pilihan. Ke-16, dapatkan sebut harga dan cadangan pelan renovasi serta spesifikasi untuk kerja-kerja renovasi daripada semua kontraktor renovation rumah tersebut untuk anda nilaikan. Okey, 17, penting tak semestinya lihat pada harga yang rendah. Pentingnya adalah harga yang diberi itu berpadanan dengan kualiti kerja yang akan dipersembahkan. Ke-18, jangan lupa simpan semua resit bukti pembayaran kepada kontraktor. Bayar ikut progres pembinaan. Ke-19, jangan sekali-kali dibayar semua sekaligus sebelum rumah siap. Baki takhir jelaskan apabila rumah selesai disempurnakan. Ke-20,
Simpan wang tahanan 5%. Ini untuk dibayar selepas 2 atau 3 bulan rumah siap. Jika bangunan nampak okey, tip-top, bolehlah lepaskan duit tahanan itu secara berperingkat dalam tempoh 3 bulan selepas rumah siap. Duit tahanan 5% ni adalah untuk jaminan kontraktor bertanggungjawab membaik pulih sebarang kerosakan awal yang terjadi kerana ketidaksempurnaan kerja binaannya. Okey, demikian 20 tip mengenai pembinaan dan ubah suai rumah. Kita jumpa dalam tajuk lain. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share dan subscribe.